Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya telah terdapat pada kisah-kisah mereka itu ibrah bagi orang-orang yang bertaraf ulil albab. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua berkumpul dalam suatu majlis ilmu. Saya bersyukur pada Allah kerana dapat bersua dengan begitu ramai para pelajar di pelbagai platform, dan suatu tujuan sahaja pada malam yang singkat dan mudah-mudahan berkat malam ini adalah untuk kita belajar bagaimana kisah-kisah Al-Quran yang kita baca boleh menghidupkan hati yang mungkin mengalami kematian atau mengalami kekerasan. Tidak perlu terlalu banyak ayat kita nak kupas di kelas percuma malam ini. Cukuplah kita berpegang teguh dengan satu ayat malam ini, dan barangkali satu kalimah paling mahal pada malam ini, iaitulah kalimah yang dirakamkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Yusuf ayat 111, iaitulah kalimah ibrah. Tuan-tuan puan-puan yang hadir pada malam ini, dalam ayat yang terakhir surah Yusuf ini, Allah mengumumkan pada semua kisah di dalam Al-Quran, Allah telah sajikan, Allah telah hidangkan dalam rupa paras ataupun format ataupun template dalam bahasa hari ini sebagai template yang akan memberikan ibrah. Okay, sebelum saya hurai perkataan ibrah, adalah penting kita tahu bagaimana kalimah ibrah ini diutarakan ataupun disebut pada ayat ini. Dia bukan sekadar ibrah tu maknanya apa, tetapi bagaimana ia dinyatakan oleh Allah, bagaimana Allah menyusun perkataan sebelum dan selepas perkataan ibrah, supaya tuan-puan boleh nampak betapa pentingnya untuk anda bila membaca apa jua cerita, apa jua kisah di dalam Al-Quran, anda beroleh apa yang Allah umumkan sebagai paling penting. Allah umumkan sendiri sebagai penting, iaitu ibrah. Untuk makluman mereka yang mungkin kali pertama dengan saya pada malam ini, Al-Quran kita, ya, 1/4 adalah kisah. Jadi, sahabat saya Zaim, apakah itu kisah? Sudah pastinya kisah adalah perkara yang terjadi pada masa lampau. Apa yang terjadi pada umat terdahulu. Sama ada ia adalah kisah para nabi ataupun kisah bukan para nabi, orang soleh dan wali-wali, ataupun kisah mereka yang menentang nabi-nabi. Sama ada kisah putih ataupun kisah hitam, semua itu adalah dalam kategori kisah ataupun qasas jamaknya, maka ia terdapat sebanyak rubu' ataupun 1/4. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui yang manusia yang diciptakannya ini sangat mudah untuk terkesan dengan cerita. Sebagai contoh, bila saya berkongsi pengalaman hidup, bila sahabat saya Zaim berkongsi pengalaman hidup dalam proses nak memahamkan tentang sesuatu konsep ataupun nak menerangkan pengajaran sesuatu ayat, saya merasakan own experience itu sangat memberikan kesan kepada membantu faham pelajar dan anak murid. Betul tak Zaim? Berbanding kita duduk bercerita terlalu tinggi konsepnya, ataupun kita nak kata penting belajar bersungguh-sungguh ni, tetapi kita sendiri tidak ada own experience, kita sendiri tak ada khibrah dan tajribah kita sendiri. Jadi mungkin akan mengalami kesulitan untuk pelajar ataupun pendengar boleh terus faham apa yang mahu disampaikan sebenarnya. Maka Allah menciptakan kita. Allah Maha tahu apa yang boleh menjadi senjata dalam dakwah dan juga senjata untuk memberikan motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, iaitulah pendekatan memaparkan cerita. Jadi ada 1/4 cerita di dalam Al-Quran, tetapi tuan-puan sekalian, ayat 111 menegaskan jangan disamatarafkan kisah di dalam Al-Quran dengan apa jua kisah di luar daripada Al-Quran. Di awal surah Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami
yang akan terus-menerus memaparkan kisah kepada kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik kisah. So Allah memperkenalkan dirinya dengan lafaz kami yang menunjukkan apa yang bakal disebut selepas kami adalah nikmat yang besar. Apabila kami digunakan, ia adalah bahasa Allah yang Maha Esa pada menyatakan apa yang bakal aku beri kepada kamu adalah nikmat yang sangat besar. Ia adalah sesuatu yang seolah-olah produk ataupun program ataupun namanya cerita kalau kisah yang telah melalui proses penelitian yang sangat rapi dan teliti. Sebagai contoh Allah menyebut kami bila menurunkan hujan sebab sains ya menjelaskan dengan sangat saintifik ia adalah proses yang sangat teliti. Ya, sama ada ia pemeluwapan, kondensasi, penyejatan, semua itu kita belajar dalam sains. Jadi, apabila Allah mengumumkan kami ketika menciptakan manusia dalam perut ibu kita, ia adalah proses yang sangat teliti. Dari satu persatu, dari stage ke stage. Maka bila Allah menyebut kami, meneruskan cerita ke atas kamu, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami akan terus menerus memaparkan kisah kepada kamu. Maka ia menunjukkan kisah Al-Quran adalah kisah yang sangat teliti seolah-olah babak mana tu Allah dah saring. Tidak semua babak Nabi itu terpilih untuk dipaparkan dalam Al-Quran. Dan sesuatu ataupun seseorang Nabi sekalipun yang dipaparkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memilih dengan sangat teliti mana yang perlu jadi dialog, mana yang tak perlu muncul sebagai dialog. Sebab itu kita boleh nampak bagaimana Al-Quran sangat teliti sehingga nama pun jarang disebutkan, lokasi pun jarang disebutkan, tarikh pun jarang disebutkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah meneliti apa yang boleh memberi manfaat kepada manusia. Jadi penggunaan kami di awal surah Yusuf menunjukkan kisah-kisah Al-Quran telah melalui proses yang sangat teliti ataupun filter daripada Allah Azza wa Jalla. Di hujung surah Yusuf sekarang anda dipaparkan dengan ayat laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kita beri perhatian terlebih dahulu kepada kalimah lamut taukid. Lam itu adalah taukid. Kenapa? Kerana lam taukid digunakan apabila audiens di hadapan mengalami keraguan. Tidak ada percaya, Zaim ya, kepada apa yang nak dipaparkan itu. Ialah kalau ada nama kisah, apa first impression orang? Kalau ada nama, ini cerita orang dulu-dulu, sila dengar. Apa first impression satu orang? Ini cerita dulu, bukan cerita sekarang. Apa faedah yang kamu nak terangkan kepada kami? Apa kaitan kami dengan orang dulu-dulu? Come on lah, ini zaman yang tak sama dengan zaman dulu. Maka ini adalah orang yang menghadapi masalah keraguan kepada sebenarnya kisah Quran, kisah awak. Allah memaparkan cerita orang dulu untuk menegur kamu kerana kamu mengandungi penyakit orang terdahulu atau kamu punya potensi macam orang dulu. So ada segelintir orang ada keraguan. Pendek kata bila Nabi nak buka mulut, nak menyampaikan sesuatu cerita, dia terus tutup telinga. Dia tidak ada sebarang keyakinan yang kisah ni sebenarnya ditujukan kepada dia. Bukan hanya nak memberitahu tentang orang terdahulu. So itu fungsi lam at-taukid. Kemudian qad. Qad ini kalau kita perhalusi dari sudut dia punya fungsi bahasa Arabnya adalah dia adalah cara mengatakan sesungguhnya dengan mengetuk meja ataupun mengetuk sesuatu. Kerana nak menarik perhatian. Kadang inna boleh digunakan. Tetapi qad lebih powerful. Kerana qad artinya di hadapan kita adalah orang yang distracted. Orang yang sangat sibuk dengan urusan sehari-hari. Sehingga baginya kalau dia dengar sekalipun, dia tidak berminat untuk memberikan perhatian. Maka qad ini adalah satu adat, satu kaedah untuk
jazbu al-intibah, untuk boleh tak bagi perhatian? Boleh tak dengar? Saya nak bercakap benda yang sangat serius. Jadi ia menunjukkan cerita itu sangat serius. Kita sembang di kedai kopi ni benda santai. Ya. Tetapi ada perkara yang kita kena sebut, boleh dengar elok tak? Saya nak cakap benda serius. So dalam bahasa Arab ia hanya satu perkataan sahaja, ia hanyalah qad. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu contoh. Iaitulah ada ramai orang ragu dengan Rasulullah ini Nabi. Maka lam digunakan. Sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul, bukan manusia biasa. Qad pula fungsinya apa? Ramai orang sibuk mengambil orang lain sebagai tokoh, tidak memberi perhatian. Tidak memberi perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, kerana baginda itu adalah kedua dalam semua aspek kehidupan. Nak jadi jutawan, ambil satu tokoh. Nak jadi ayah, ambil satu orang tokoh. Nak jadi influencer, ambil satu orang tokoh. Sedangkan Nabi terhimpun padanya semua uniform anda. So, qad digunakan. Maka, kana, minta maaf ya, kita main bahasa Arab sikit je. And then, kita akan terus pergi kepada kalimah ibrah. Kani pula, tuan-puan sekalian, berapa orang di Facebook, Zaim, sahabatku? 180 Ustaz, Masya Allah. 10, Masya Allah. Dan ada 140 orang di TikTok, Barakallah Fik. Dan di Zoom kita ini berapa orang? 203. 203. Ahlan bikum. Ahlan bikum. Ya. Kana, memanglah kita memahaminya sebagai adalah, sesungguhnya. Tiada sebarang keraguan. Lam, tiada sebarang keraguan. Qad, sesungguhnya ketuk meja. Kana, telah menjadi ketetapan. Kana ini, contohnya, ana fil masjid. Itu biasa. Awak kat mana tadi? Ana fil masjid. Tetapi kalau kita menggunakan kuntu, dia menunjukkan ia fakta yang benar, tiada mengalami perubahan. Ia adalah sesuatu yang benar-benar wujud. Saya memang duduk kat masjid tau. Artinya ada yang viral sebaliknya. Maka kana ini adalah pada menyatakan sesuatu yang tetap dan mantap ada kat situ. Ada kat situ. Contoh wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat 2 surah Al-Jumu'ah. Para sahabat radhiyallahu anhum sebelum mengalami perubahan kerana Al-Quran, kanu, Allah boleh je sebut innahum fi dhalalin mubin min qabl. Tetapi Allah menyebut wa in kanu, mereka sebenarnya sangat tetap dalam jahiliyah, sangat mantap dalam jahiliyah. Mereka tidak memilih untuk berubah walau pelbagai peringatan sebelum Nabi lah. Benda baik-baik sampai mereka berada dalam dhalalim mubin. Sangat mantap mereka berada dalam kegelapan. So, kana ni menunjukkan pada kisah Al-Quran memang ada. Kalau kita tak jumpa, bukan sebab tak ada. Sebab kita tak nampak. Umpama kita lihat ke langit lah, sahabat saya Zaim, yang Yes, sir. disiplin Zaim, insyaAllah PhD nanti adalah integrasi Zaim antara wahyu dan Saya sains. doakan insyaAllah. Okay? Wafikum. Kita tengok ke langit, Zaim, kita tak nampak bulan. Adakah bulan tu tak ada? Sebenarnya bukan bulan tu tak ada. Ataupun bintang tu bukan tak ada. Bintang tu ada, cuma apa? Apa yang menghalang kita daripada nampak bulan? Jerebu barangkali, awan yang terlalu tebal barangkali, atmosfera barangkali. So ini bukan masalah bulan. Bulan tetap ada di situ. Kana fis sama'. Tetapi ada sesuatu kepada kamu yang membabitkan kamu, menyebabkan terhalang daripada melihat cahaya. Jadi kana menunjukkan semua kisah Al-Quran. Qasasihim, bukan hanya kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Him di situ tidak hanya merujuk kepada mereka dalam surah Yusuf. Him di situ merujuk kepada ayat sebelum, iaitulah Ar-Rusul. Ayat 110 menceritakan tentang Rusul, menceritakan tentang para sahabat, menceritakan tentang kaum Al-Mujrimin. Maka him di situ merujuk kepada kisah-kisah di dalam Al-Quran telah tetap
ada ibrah. Telah mantap disajikan padanya ibrah. Satu orang hidangkan kita makanan yang sangat enak, Zaim. Sangat enak. Semua orang memuji-muji makanan itu. Ya, tiba-tiba kita tak rasa apa-apa. Adakah itu masalah makanan atau itu masalah lidah kita? Yalah, masalah lidah kita lah. Siapa suruh kamu demam? Sampai lidah tak terasa apa-apa. Kerana baru makan ubat, katakan contoh. Jadi, kana. Kemudian satu lagi, after lam, qad, kana, saya nak sentuh sedikit tentang qassa alaihil qasas. Okey, betul. Kisah adalah kisah cerita orang terdahulu. Tetapi sebenarnya sangat halus perkataan ini, tuan-puan sekalian. Ya, sebab tu kita punya program nama makna kisah. Motivasi kisah kisah Anbiya, makna. So kisah ini dia berasal daripada kalimah qassa alaihil qasas. Menceritakan sesuatu dengan penuh perasaan untuk tujuan meraih perhatian. Maka sebenarnya kisah adalah verbal stories transferred generation by generation. Kisah adalah bukan cerita yang kita baca daripada buku. Itu namanya dalam bahasa Arab lain. Tetapi bila sesuatu cerita anda share dengan anak anda, tahu tak apa berlaku semalam? Ya, maka bila kita menceritakan sesuatu yang terjadi semalam, maka perbuatan verbal ataupun lisan menceritakan sesuatu yang terjadi dan kita cuba nak mempengaruhi anak untuk lihat itu cerita yang benar-benar serius ataupun ada pengajaran, maka perbuatan itu disebut qassa. Sebagaimana Musa alaihi salam meluahkan cerita pribadinya kepada Syekh Madian, orang tua Madian, wa qassa alaihi al-qasas. Dia menceritakan secara verbal, ya. Dan cerita berkenaan untuk tujuan apa? Untuk tujuan meraih perhatian agar benarkan saya duduk kat sini. Jadi, ia bukan sekadar pada kisah-kisah mereka, dia bukan sekadar kisah, dia adalah the way that stories been delivered. Dia adalah soal macam mana cerita itu disampaikan. Ini bukan sekadar cerita, ya. Kisah bukan hanya cerita. Kerana cerita itu boleh dibaca. Cerita itu boleh kita dengar. Tetapi bila sebut kisah, dia adalah soal bagaimana cerita itu disampaikan. Dalam perkataan lain, Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita, sesungguhnya pada cara aku bercerita. Dia bukan sekadar sesungguhnya pada cerita yang aku paparkan. Dia bukan hanya sekadar cerita. Dia adalah bagaimana aku paparkan satu cerita. Kamu akan dapati ada keunikan, ada kelainan, ada perbezaan. Ia bukan hanya sekadar ini yang benar, selainnya tidak benar. Dia adalah bagaimana kebenaran itu mempengaruhi pembaca. Bagaimana cerita itu dipaparkan sampai ada orang boleh menangis dengan cerita Al-Quran. Sampai ada orang boleh berubah dengan cerita Al-Quran. Kenapa orang boleh tertidur khutbah Jumaat? Ia bukan isu teks ataupun apa yang dibacakan. Ia adalah soal the way of delivery. Bagaimana ia disampaikan. Setuju kan? Maka Allah seakan-akan menegaskan kepada kita, bagaimana kisah Al-Quran dipaparkan sebenarnya ada keunikan, ada pendekatan yang unik. Kamu takkan jumpa di tempat yang lain. Contoh, kisah Al-Quran, Allah kadang tidak susun ikut kronologi. Ambil contoh mudah je lah. Ya? Kisah Perang Badar. Cerita nombor 1 bukan cerita tentang para sahabat menghadapi dilema nak kejar Abu Sufyan punya kafilah ataupun nak kejar nak pergi ke medan jihad bertempur dengan Abu Jahal. Tetapi cerita nombor 1 adalah kenapa bergaduh tentang Al-Anfal. Apa sudah berlaku kepada kalian wahai mukminun, ittaqullah. Sedangkan babak tu babak terakhir dalam kronologi Perang Badar. Tetapi kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala memaparkan kisah berkenaan dengan pendekatan yang agak
pelik daripada pendekatan sejarawan. Kerana ini cara nahnu nakussu alaika. Ini cara kami bercerita. Ini cara Allah bercerita. Kemudian lam sudah, qad sudah, kana sudah, qassas pun sudah. Saya nak anda beri perhatian kepada yang kelima. Sebelum ibrah, minta maaf ya kalau agak lama dia punya iklan ni. Yang kelima adalah ulil albab. Ulil albab dalam bahasa mudah tuan-tuan adalah mereka memiliki inti. Mereka memiliki inti kepada tubuh. Dan inti penting kepada tubuh ini adalah lau kunna nasma' au na'qil. Iaitulah hati dan akal. Maka para ulama tafsir memberikan tafsiran mudah. Ulil albab adalah mereka yang mempunyai hati yang bersih bersama dengannya akal yang jernih. Mereka yang mempunyai qalbu yang bersih daripada penyakit hati, lalu menatijahkan akal yang jernih daripada ajaran sesat dan maklumat-maklumat yang tidak bermanfaat. Sebab kisah ni tuan-tuan, akan anda temui macam-macam perincian yang bukan daripada Quran dan Sunnah. Maka pada waktu itu, orang yang bernama ulil albab, dia tahu membezakan antara mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Ulil albab maksudnya adalah apabila anda mendengar kisah Al-Quran, ulil albab adalah orang yang rasa yang Allah berkata-kata dengannya. Ulil albab adalah orang yang rapat rasa kisah itu ditujukan kepadanya. Ulil albab adalah orang yang rasa hatinya telah dicantas, disingkirkan daripada penyakit-penyakit hati. Dan implikasinya daripada akal, daripada hati dia mempengaruhi akalnya. Cara dia memandang kehidupan mengalami perubahan. Cara dia memandang kehidupan mengalami perubahan. Cara dia berfikir, ya, cara dia berfikir mengalami perubahan. Ini yang disebut sebagai transformasi, ya, dalam kehidupan. So kisah Al-Quran bukan hanya untuk pengetahuan. Kisah Al-Quran bukan hanya untuk hafalan, untuk menang pertandingan bercerita. Ya, kisah Al-Quran bukan hanya untuk kita menunjuk-nunjuk kita ada fakta yang sangat banyak ataupun kajian yang tebal-tebal. Kisah Al-Quran matlamat akhirnya adalah melahirkan ulil albab. Apa dia? Anda melihat dunia dengan cara yang berbeza. Ya. Bila anda melihat, ambil contoh saja yang terkini, Morocco membenarkan kapal Zionis membawa senjata ke Israel. Sedangkan Spanyol menghalang. Spanyol tak bagi izin. Saya terus teringat kisah dalam Al-Quran, saya tak nak sebut. Tetapi seolah-olah Allah bagi cahaya kepada kita yang apa yang saya lihat ini bukan perkara baru. Ia pernah terjadi suatu ketika dahulu. Umat ini dikhianati. Yang menyebabkan terus-menerus umat ini menjadi perhatian musuh-musuh untuk meratah. Sedangkan kita begitu ramai. Jadi, apa jua yang anda lihat, anda tidak melihat hanya permukaan, ulil albab. Anda melihat ada yang tersirat, alam tara. Kamu tak nampak? Cuba kamu nampak dengan cahaya. Jangan hanya nampak dengan apa yang dilaporkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kamu tak nampak apa yang sedang terjadi adalah pertunjukan kehebatan bala tentera yang sangat besar. Jadi kita bila kisah Al-Quran ini ada dalam fikiran kita, kita sentiasa akan merasakan kita bukan orang yang pertama menghadapi sesuatu musibah yang terjadi. Kita sentiasa percaya sebelum kita sudah ada Nabi SAW menghadapi. Sudah ada sebagaimana Nabi sendiri bila diturunkan sesuatu kisah, ya, Nabi sendiri diingatkan, ya, sebagai ulil albab. Sebelum kamu sudah ada alumni terdahulu yang pernah menghadapi. Jadi apa perasaan bila kita sakit? Kita dapat jumpa dengan orang yang pernah sakit macam kita. Apa perasaan anda? Ya, bila anda yang menghadapi kegagalan satu subjek, tiba-tiba anda dipertemukan dengan satu orang yang pernah gagal berkali-kali, subjek itu lebih teruk daripada anda. Tapi sekarang dia sudah berjaya. Terus dia akan memberikan kepada anda semangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang saya nak kita berikan perhatian kepada kalimah ibrah.
Dan saya sediakan sedikit nota. Adakah boleh dilihat, Zain? Bila Ustaz? Cantik. Cantik. Ibrah, dia berasal dari... Okey, ibrah ni dalam terjemahannya adalah pelajaran. Tetapi pelajaran ini ada banyak perkataan dalam bahasa Arab yang boleh digunakan. Tadhkirah, boleh digunakan mau'izah, boleh digunakan macam-macam perkataan. Tetapi ibrah ini dia bukan hanya semudah kita nak kata pelajaran. Sebenarnya ada beberapa perkataan bahasa Melayu kena masuk lagi untuk menunjukkan dalamnya maksud ibrah. Dan ini hadiah dan rezeki yang paling berharga pada mereka yang menghayati kisah-kisah Al-Quran. Ibrah berasal daripada kalimah abara. Ya, abara ni artinya menyeberang, menuju ke satu negeri. Ibrah artinya, abara artinya anda menyeberang sesuatu, sungai ke jalan ke, anda menyeberang halangan-halangan tertentu untuk sampai untuk pergi ke satu daerah yang sangat jauh. Sebab itu di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 43, anda bertemu dengan kalimah abiri sabilin. Satu orang yang kena transit dekat sesuatu tempat, nak minum air ataupun nak dapatkan air sebelum meneruskan perjalanan ke lokasi yang mahu dituju. Maka gelarannya adalah abiri sabilin. Satu orang yang nak bermusafir. Dia on the way. Tapi dia kena berhenti sekejap untuk mengambil air ataupun meminum air. Nabi SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Sallallahu alaihi wasallam berkata, awak bila hidup di dunia, hiduplah seperti orang yang asing, tidak mengenali dan tidak dikenali. Ya, kita ada family, kita ada anak-anak, tapi always get ready. Satu hari nanti Allah akan tarik mereka daripada kita, atau Allah tarik kita daripada mereka. Artinya ada satu masa nanti mereka tidak lagi kenal kamu kerana kamu sudah pergi, ataupun kamu tidak lagi kenal mereka, berkenalan dengan mereka kerana mereka sudah pergi. Mindset yang sangat bijaksana yang Nabi terapkan kepada kita. Satu lagi Nabi kata, hiduplah di atas muka bumi ini seperti orang abiri sabilin. Orang yang singgah dekat satu tempat untuk ambil air sikit je, minum geduk-geduk, and then teruskan perjalanan. Subhanallah. Artinya, dengan hanya menggunakan perkataan ibrah, tuan-tuan sedang diberitahu, bila anda terkesan dengan sesuatu kisah di dalam Al-Quran, apa makna anda terkesan dengan sesuatu kisah, anda dapat penjelasan yang hidup anda sebenarnya adalah sebuah perjalanan menuju ke tempat yang sangat jauh. Anda sebenarnya sudah bermusafir. Ramai orang kerana tidak membaca kisah Al-Quran, bahkan tidak membaca Al-Quran, mereka merasakan matlamat hidup mereka telah dicapai. Mereka sudah sampai ke destinasi. Mereka sudah tawan Everest di atas muka bumi. Tetapi orang yang terkesan dengan Al-Quran dan 1/4 adalah kisah, dia akan belajar satu perkara, hidupnya ada tujuan rupa-rupanya. Saya baru sedar. Dan tujuan saya bukan hidup kat sini. Kat sini hanya buat bekalan, geduk-geduk minum air je. And then kena teruskan perjalanan. Satu hari nanti saya akan pergi. Apa persiapan saya? Subhanallah. Jadi menarik ya, tuan-puan sekalian. Kalimah abara ini, kata para ulama, juga telah membentuk beberapa kalimah. Ya, boleh catat. Yang pertama sekali, abara ini membentuk kalimah al-abbarat. Ya, mereka yang di TikTok yang sebut ni adalah seorang ulama tafsir di Jordan, Dr. Ahmad Naufal. Al-abbarat adalah air mata yang mengalir. Okey, dia menyeberang, pergi daripada satu daerah namanya Negeri Kelopak Mata menuju ke daerah yang bernama Pipi. Ya, so bila dia bergerak namanya abbarat. Laqad ra'aitul abbarat fi wajhik. Kamu menangis terisak-isak. Apa jadi lagu tu? Air mata mengalir. Air mata yang menyeberang. Subhanallah, seolah-olah mereka yang terkesan dengan kisah Al-Quran boleh menangis. Ya, siapa yang pernah menangis dengan kisah Maryam Najasyi radhiyallahu anhu? Ya, siapa yang pernah menangis dengan kisah Nabi Musa dalam surah Taha? Ya, hampir-hampir Umar Al-Khattab hampir-hampir menangis, tetapi tersentuh. Ya, siapa yang terkesan? Siapa yang menangis kerana ayat 86 surah Yusuf? Orang yang sama, Khalifah Umar Al-Khattab.
Baik, perkataan yang kedua yang muncul juga daripada abara adalah al-abir. Ya, saya menghidu al-abir. Ya, uh, al-abir adalah minyak atar ataupun bau wangi yang merebak dari bahu ke bahu, dari pakaian ke pakaian. Okey. Bau minyak wangi yang berpindah dari seorang ke seorang. Subhanallah. Seolah-olah kisah-kisah Al-Quran ini dia menghidangkan bau yang sangat wangi. Sampai bila kita terkesan dengan kisah Quran, orang nak datang dekat, orang senang hati nak datang dekat dengan kita. Sebab orang, siapa tak suka satu orang yang wangi, baunya menyenangkan, aromaterapi pula tu. So, ini adalah image orang yang terkesan dengan kisah Al-Quran sangat disenangi. Dan tidak sebaliknya busuk. Okay, eh? Kemudian al-ibarah. Ini famous lah. Okay? Al-ibarat adalah ibarat. Iaitulah kenyataan yang tular. Sehingga berpindah, menyeberang dari satu orang ke satu orang. Dia cross over the country. Dia merebak. Itu al-ibarah. Makanya al-abarah juga asal daripada abarah adalah pelabuhan ataupun tempat kapal selamat sampai selepas lamanya berlayar dan menyeberang lautan. Dan menariknya, kalimah ibarah ini dia memang disebut dalam beberapa surah. Tetapi bila disebut sebagai ayat terakhir, ia sangat istimewa. Ibarah disebut di beberapa tempat dalam Al-Quran, tetapi disebut sebagai ayat terakhir, ini rare, ini istimewa. Disebut pula dalam cerita Nabi Yusuf AS, lagilah istimewa. Sebab apa? Sebab seolah-olah Allah nak rumuskan makna ibrah dengan kisah Nabi Yusuf. Dan kalau kita tengok, ada tak babak menangis Al-Abbarat dalam surah Yusuf? Jawapannya ada. Nabi Yaqub menangis. Ada tak cerita bau yang menyenangkan? Walau dari jarak jauh, Al-Abir. Ada. Inilah aja dari Yusuf. Kan? Masya Dapat Allah. bau daripada ratusan kilometer. Dan ada tak cerita statement yang viral sehingga semua orang memberikan perhatian kepada statement itu kerana ia rupa-rupanya menceritakan tentang masa depan Mesir. Itulah kenyataan Raja Mesir. Al-Abbarah, cerita destinasi orang berjalan jauh selamat sampai. Ia mengingatkan kita kepada cerita saudara Yusuf selamat berpindah ke Mesir pada musim tahun kemarau. Okey, jadi kesimpulannya, okey, ibrah ialah pelajaran. Betul dah tu. Betul dah. Tetapi kisah Quran ni dia menyebabkan kamu nak menyeberang, nak pergi ke satu daerah. Kalau kita tak ada azam nak pergi ke satu daerah, sebenarnya kita belum dapat ibrah. Hal fahimtum kalami? Ya jamaah, kita dapat pelajaran. Kan kita dapat sesuatu pelajaran, betul dah tu. Kita mungkin menangis. Tetapi kalau dia tidak menyebabkan kita nampak destinasi, kita tak jelas kita nak pergi ke mana, dia tak bagi kita semangat untuk moving forward to move on, sebenarnya kita belum dapat ibrah. Sebab ibrah ni dia seharusnya menyebabkan kamu menyeberang. Kamu tidak lagi memberikan alasan sebab kamu menyeberang alasan itu, kamu menyeberang halangan itu, kamu menyeberang masalah itu. You can overcome that problem. Subhanallah. Maka pelajaran yang membawa kamu menyedari hidup ni sebuah perjalanan yang ada destinasi. So kita semua nak pergi ke tempat yang selamat, namanya redha Allah dan syurga. Dan kita semua kena ada progres dari satu RNR ke satu RNR. Latarkabun tabaqan an tabaq. Maka kamu perlu sentiasa menyeberang dari satu daerah kegelapan menuju daerah cahaya. Dan benda ini struggle. Jadi kalau berpandukan surah Yusuf, ibrah ini artinya kisah Quran akan membantu kamu menyeberang dari daerah kesakitan ke daerah sembuh. Kerana ada cerita sembuh dalam surah Yusuf. Sakit, tetapi akhirnya sembuh. Ini fungsi kisah Quran. Bukan hanya cerita Nabi Yusuf.
Apa-apa kisah di dalam Al-Quran, kalau betul cara kita faham ayat-ayatnya dan kalimah-kalimahnya, ya, bidang saya alhamdulillah adalah bahasa dan sastera Arab dan sedikit ilmu tafsir, mudah-mudahan membantu tuan-tuan untuk menghargai setiap kalimah dan setiap ayat. Lalu kita dapat rasa, ya, kenapa Allah pilih kalimah itu? Dan ternyata ia memang tepat dengan keadaan hidup kita. Jadi kisah Al-Quran mengandungi ibrah sebab apa? Sebab dia membantu anda untuk menyeberang dari daerah kematian menuju ke daerah kehidupan. Kat mana cerita Nabi Yusuf yang berpindah daripada lembah kematian, Palestin waktu itu ditimpa kemarau, ke Mesir yang menawarkan kehidupan dan kekayaan, duduk dalam istana. So orang yang terkesan dengan kisah Quran sebenarnya dia sedang menuju ke daerah yang Allah akan bagi rezeki. Ya, sebab itu ayat 111 tadi berakhir dengan kalimah warahmatan warahmatan liqaumi yu'minun. Allah akan beri rahmat, belas kasihannya sehingga dia menjadi orang yang mudah menyebarkan belas kasihan kepada sesama insan. Allah akan memberikannya rahmat yang juga bermaksud rezeki tertentu kerana dia follow sunnah nabi-nabi aku, kerana dia follow sunnah Nabi Daud masa sakit, kerana dia follow sunnah Nabi Sulaiman masa berpolitik, kerana dia follow sunnah Nabi Daud dalam kehakiman, kerana dia follow nabi-nabi ini. Nanti saya akan tunjukkan kepada anda apa sunnah nabi-nabi, FAST, yang disebut oleh para ulama kita. Maka Allah akan memberikannya rahmat di dunia dan di akhirat. Salah satu makna rahmat adalah rezeki, kejayaan, anak-anak yang baik, yang mendengar kata, ataupun kediaman dan seumpama dengannya. Okey? Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, satu lagi menyeberang adalah menyeberang dari daerah yang mengelirukan, yang samar-samar, awak nak cakap apa sebenarnya, tak clear, tak puas hati, kepada daerah jelas, nak kena buat apa, lalu tenang. Orang lain meraba-raba, mencari-cari arah. Tapi kita, kerana berpandukan cahaya, kita bergerak dengan tenang sahaja sebab kita tahu kita sedang menuju kepada destinasi yang betul. Ini yang disebut sebagai mubin, jelas dan terang. Alif lam ra, tilka ayatul kitabi al-mubin. Okey? Jadi dalam surah Yusuf ada tak babak keliru, tiba-tiba jelas. Iaitulah ketika Yusuf mentafsirkan dan menenangkan Raja Mesir tentang apa yang sebenarnya dia alami dalam mimpi baginda. Dan kalimah ibrah muncul. In kuntum lirru'ya ta'burun. Kalaulah antum semua, wahai menteri-menteri, boleh untuk mentafsirkan simbol-simbol ini hingga saya tidak lagi nampak simbol lembu dimakan lembu, bantai batang tangkai apa ni gandum, dia bukan lagi saya nampak image. Yang saya nak nampak bukan image, yang saya nak nampak adalah apa akan jadi kepada saya ataupun Mesir. Itu yang saya nak. So kemampuan untuk menjelaskan apa yang tidak jelas sehingga akhirnya Raja Mesir bertenang, seronok gembira kerana Yusuf telah mentakbirkan atau mendatangkan ibrah. Okay? Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah untuk ayat 111, insya-Allah. Dan saya nak ambil kesempatan ini untuk berkongsi kepada tuan-puan sekalian, ataupun saya rehat 2 minit sekejap, kembali pada Zaim. Boleh, insyaAllah 2 minit Zah. Alhamdulillah. Saya nak meraihkan sahabat-sahabat yang ada di ruangan chat Zoom khususnya kalau boleh. Masya Allah, satu perbincangan, satu perkongsian mengenai apa yang Ustaz kupaskan yang sangat menarik, yang salah satunya kalau boleh saya kongsikan apa komen-komen tentang uh, yang sahabat kita kongsikan. Contohnya daripada Nur Aziza, ulasan tentang Al-Ibrah dengan Al-Ibrah yang disebutkan oleh Ustaz Syahri sebentar tadi, yang terkait dengan apa
kita nak menyusuri daripada satu daerah, daripada kekeliruan kan, disebutkan tadi, daripada daerah yang kering kepada daerah yang jelas, kepada daerah yang rezeki, yang penuh dengan rezeki. Dan moga-moganya begitulah kot yang kita akan dapat rasai selepas ni bila kita lintas ibrah yang seterusnya dalam Quran. Dan juga kepada sahabat-sahabat lain yang ada dekat di ruangan Facebook live, terima kasih atas penyertaan dan perkongsian feedback-feedback yang lain. Moga ada hasilnya untuk saudara-saudara ataupun sahabat-sahabat kita yang baru masuk ke Ustaz, insyaAllah. Zaim, saya mohon Mhm. izin untuk berkongsi Silakan. uh, bagaimana cara kita memandang para nabi. Kita akan Okey. memandang para nabi ataupun cerita para nabi dari 4 sudut insya-Allah. Kelas yang akan diadakan akan menyentuh salah satu atau kesemuanya daripada kualiti yang para ulama kita nyatakan yang terdapat pada nabi seperti Adam alaihi salam, seperti Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kelas ini akan menuju ke arah mana? Ustaz akan berkongsi tentang ibrah. Tapi boleh tak bagi gambaran ataupun contoh-contoh ibrah? Baik, contoh ibrah nombor 1, FAST, kita ambil fast, kita mula daripada fatanah lah katakan. Fatanah ini dalam bahasa hari ini ataupun dalam makna kebahasaan, fatanah ini kebijaksanaan, Allah beri hikmah. Maka ia adalah cerita tentang bagaimana Allah mengurniakan rusydan, akal yang penuh dengan kejenusian dan hidayah seperti Nabi Ibrahim. So akal yang bersih daripada ajaran-ajaran yang mungkin menyesatkan. Allah pelihara nabi-nabi ini daripada syirik. Katakan jadi nabi umur 40, semua para anbiya dipelihara Allah daripada menganut fahaman yang salah. Para nabi tak tahu mereka akan jadi nabi bila. Tapi mereka dipelihara Allah tanpa mereka menyadari. Wa wajadaka dhalan fahada. Fatanah juga adalah bila mereka berhujah. Memang hujah mereka sangat jelas selari dengan fitrah. Berhikmah dalam berhujah. Dan fatanah juga ada para nabi yang Allah kurniakan bukan hanya hujah tetapi Allah kurniakan keduniaan. Sebagai contoh Nabi Sulaiman dikurniakan Allah pemerintahan, ketenteraan. Nabi Daud dikurniakan suara, Nabi pelbagai Nabi. Jadi saya akan sentuh dalam kelas nanti aspek fatanah sebagai kompetensi. Jadi bila kita nak melakukan sesuatu pekerjaan seperti mesyuarat, Nabi mana yang boleh saya ambil ibrah dalam hal mengendalikan mesyuarat dengan berkesan? Nabi mana yang boleh mengajar saya mengatur strategi perang sebagaimana Nabi Daud? Jadi sedaya upaya saya untuk tengok kalau ada kajian kontemporari khususnya dalam hal sains, dalam hal sains pemerintahan, hard sciences seperti perubatan, seperti biologi, nabi mana yang cemerlang ya dalam hal seperti sains politik, sains komunikasi. So fatanah ini menyentuh tentang aspek kompetensi nabi-nabi berkenaan. A adalah amanah. Bagaimana nabi-nabi ini akan berkata apa yang Allah sebut dan tidak akan campur aduk dengan apa yang Allah sebut dengan perkataan mereka. Mereka akan sanggup ya untuk menghadapi apa pun orang kata asalkan mereka menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Maaf, saya tersalah. Itu siddiq. Amanah artinya berpegang teguh dengan tanggungjawab, kebertanggungjawabpan yang sangat tinggi, integriti yang sangat tinggi dengan pekerjaan yang telah diberi. Kalau apa-apa jadi kat tengah jalan tidak berputus asa. Menjauhi dosa. Para anbiya ini maksum. Kalau dalam konteks kita, menjauhi dosa-dosa yang boleh melemahkan iman kita, memelihara hati daripada penyakit-penyakit. Jadi dalam cerita Nabi-Nabi, sebagai contoh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman sebagai contoh, mengusap kuda perangnya. Fatafiqa mashan bisuki wal a'naq. Apa mesej yang nak disampaikan? Mesej yang nak disampaikan.
Nabi Sulaiman sangat bertanggungjawab sebagai pemerintah negara kepada machinery dan bala tentera, dan untuk memastikan bala tentera itu, walaupun kuda tuan-tuan, walaupun kuda terus bermotivasi, dia sangat mempunyai sifat kasihan belas dan mengusap haiwan tenteranya itu. Maka itu cerita, itu kisah. Ibrahnya apa? Tegurannya apa? Jadi menjadi amanah pada saya pula untuk mempelbagaikan bacaan tafsir, tidak satu, dua dan tiga sahaja. Menggabung dan mengharmonikan tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'yi. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat yang terbaik. Macam mana nak jadi orang yang tak ada penyakit hati dalam hidupnya? Apa penyakit hati yang boleh ditegur daripada kisah Nabi-Nabi? Siddiq pula adalah perihal menyampaikan. Peduli apa orang kata, saya nak sebarkan kebaikan. Jadi, orang yang bernama influencer, orang yang sangat berpengaruh, dia cakap sepatah semua orang tengok. Maka kita sangat-sangat memerlukan sifat siddiq supaya tidak ikut apa jua kehendak followers. Supaya kita setia dengan kebenaran dan tidak terikut-ikut dengan trend. Kita memang kena ulas ikut arus, tetapi kita juga kena mencetuskan arus, mencorak arus. Tabligh pula adalah perihal penyampaian yang berkesan. Psikologi duduk kat sini, linguistik duduk kat sini, sosiologi duduk kat sini. Jadi ini cara saya memahami bagaimana besarnya kualiti yang para ulama terdahulu datangkan istilah-istilah begini. Maka mudah-mudahan dengan AFAST ni, kita jadi orang yang laju dalam pekerjaan sebab follow Nabi-Nabi. Fast adalah artinya laju. Wal'adiyati dhabha, macam kuda. So tidak jadi orang yang lemah, tidak jadi orang yang naif, tidak jadi orang yang malas, ya, tetapi jadi orang yang sentiasa bertenaga. Okey? Dan akhir sekali, harapan saya kepada mereka yang akan daftar kelas ini, mudah-mudahan okey, kita mengalami beberapa proses menyeberang. Kita menyeberang dari satu RNR ke satu RNR. Menyeberang yang pertama adalah daripada tak tahu, kita jadi tahu. Oh, rupanya ada cerita perempuan ya dalam Quran. Lah, kebetulan saya perempuan, alhamdulillah, dia tak tahu sebelum ni. Yang dia duk rujuk adalah wanita-wanita, tokoh-tokoh wanita yang bukan Muslim, yang bukan daripada orang Islam. Tapi rupa-rupanya Quran ada berbicara tentang wanita berkerjaya, wanita yang berpolitik, wanita yang bernama ibu. Oh, baru saya tahu, rupa-rupanya ada. So itu level nombor satu yang diharapkan daripada tuan-puan, di mana tuan-tuan, puan-puan mungkin terkejut. Oh, cerita Nabi Daud, cerita politik rupa-rupanya. Sesuai sangatlah saya sebagai orang politik sebagai contoh. Oh, cerita Nabi Sulaiman, cerita pertahanan negara, cerita ketenteraan. Sesuai sangatlah sebab saya pelapis ataupun gagat. Oh, ada cerita anak muda rupa-rupanya. Ada anak muda ke Zaim kita di sini selain daripada kita berdua? Memang majoriti muda-muda belakang. Ya tu. Betul kan? Semua Semua pernah muda muda Ustaz, kan? Masya Allah. Ha. Puan Syafiq ni, Dr. Melia ni orang muda-muda belakang ni, Puan Azizah apatah lagi. Kan? Jadi ada cerita orang muda rupa-rupanya dalam Quran. Iya, ada. Adakah kamu ingat cerita orang tua saja? Adakah cerita orang tua pun ada rupa-rupanya. Cerita warga emas. Okey? Dan bestnya tuan-puan sekalian, surah Yusuf ahsanal qasas. Sebab apa? Sebab disiplin ilmu, falsafah ilmu yang fardu ain, fardu kifayah ataupun sains dan agama, semua ada dalam surah Yusuf. Anda nak tahu astronomi, ahada asyara kaukaban. Anda nak tahu politik, falamma jahaza bijahazihim. Anda nak tahu tentang kedoktoran dan mental illness, ya, ada dalam surah Yusuf. Psikologi, tentang komunikasi, ya sahibayis sijin. Subhanallah. Boleh dikatakan ilmu yang penting-penting untuk mentadbir dunia, ya, tafsil kulli syai, ada dalam surah Yusuf. Dan ada tak cerita orang tua dalam surah Yusuf? Ada. Ada tak cerita kanak-kanak dalam surah Yusuf? Ada. Ada tak cerita abang long dalam surah Yusuf? Ada. Ada tak cerita wanita?
Ada tak cerita suami yang dicurangi? Ada tak cerita orang politik Al-Aziz? Ada tak cerita orang dalam penjara? Ada tak cerita budak-budak muda internship dengan Nabi Yusuf? Ada. Wah, itu kalau nak fokus surah Yusuf, tapi kelas saya tak sentuh surah Yusuf. Saya memilih tokoh-tokoh selain daripada nabi-nabi tertentu yang telah saya daurahkan. Okey, so daripada negeri tahu, kita ibrah ke negeri yang kedua. Okey, saya baru faham ayat yang menceritakan tentang Nabi Yusuf. Oh, rupa-rupanya cerita Nabi Daud ini hanya 3-4 ayat sahaja dalam surah Sad. Oh, baru saya faham ini naratif Al-Quran, dan anda bila faham akan membezakan dengan Israiliyat. Maka anda boleh membezakan antara mana yang betul, mana yang diragui. Mana Israiliyat dalam kategori boleh diterima, mana Israiliyat dalam kategori jangan ulas, mana Israiliyat dalam kategori letak tepi. Ia memang mengarut dan fitnah. So anda mula faham, oh patutlah Quran tak rakam pun babak Zulaikha tak kahwin ataupun kahwin dengan Nabi Yusuf. Tak ada babak tu. Oh, baru saya faham Quran tak sebut. Baru saya faham Quran sebut. So anda mula faham Quranic narrative. Dan dalam hal ini saya akan guna buku ini tuan-tuan. Sesiapa ada, alhamdulillah. Siapa-siapa tak ada, innalillah. Iaitulah Kompas Anbiya, kerana di sini penuh dengan data. Surah itu ada Nabi apa, ataupun Nabi itu dalam surah apa. Jadi Nabi Adam dalam berapa surah. Jadi kita mula fokus. F juga maksudnya fokus dekat bahagian mana dalam 604 halaman Quran tu. So daripada kita tahu ada cerita kita dalam Quran, sekarang kita faham posisinya di mana, ayatnya mana, dan faham juga bermaksud. Tuan-puan boleh baca dan tengok terjemahan. Alhamdulillah di zaman sekarang tak ada masalah. Ya, tanya ChatGPT pun ChatGPT boleh bagi tahu. Ya, Nabi ni duduk dekat surah mana dan mendatangkan ayat-ayatnya punya translation. Tapi dalam bab hayati, stage nombor 3, jangan duk percaya ChatGPT. Bahkan tidaklah bagus untuk mengaji bagi menyentuh hati ulil albab tadi kalau kita bergantung kepada AI. AI memberikan maklumat tafsir. Itu pun anda kena semak. Tidak semuanya benar-benar betul. So faham itu artinya anda faham dia punya cerita, dia punya kronologi, apa yang Allah cerita, apa yang Allah tak cerita, dan yang paling penting anda faham ayat itu pasal apa. Kalau saya kata Nabi Ayub, for sure semua orang terfikir orang sakit. Kalau saya kata cerita Nabi apa ya, Nabi Zakaria, seorang yang berdoa agar Allah kurniakan anak. Jadi kita tahu dah. Tapi belum tentu kita hayati. Tuan-puan, di sinilah duduknya facilitator yang akan menjalankan kelas ini, iaitulah amanah saya. Saya bertanggungjawab untuk membantu tuan-tuan faham, itu stage nombor 2, faham dengan mudah nak cerita pasal apa, tersurat. And then yang paling penting, kita cuba kemukakan beberapa soalan muhasabah. Itulah yang bagi saya soalan tadabbur. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ili. Allah akan jadikan cerita Yusuf ataupun cerita saudara Yusuf kena atas batang hidung kamu kerana kamu sebelumnya masuk ke dalam surah Yusuf dengan persoalan, dengan bertanya soalan. Apa soalannya? Ya Allah, adakah ada saya pada kisah ini? So kalau kita jujur untuk masuk ke dalam Al-Quran, untuk mencari apa agaknya Tuhan nak ingat dan nasihatkan kita, Allah akan pandu. So after kita faham tafsir, kita akan cuba hayati apa yang tersirat. Okey? Kemudian kita haraplah lepas kelas ini berlangsung, ya tuan-tuan boleh pilih untuk daftar 1 bulan, tuan-tuan boleh pilih untuk daftar terus ke semua kelas-kelas, anda boleh pilih. Apa yang paling penting, kita tak nak teori ataupun terkesan masa kelas. Tetapi after kelas, kita bagi macam-macam alasan untuk kembali kepada jahiliyah. Tak nak.
So kita kena praktiskan. Kita kena amalkan dalam kehidupan kita. Ambil saja contoh. Tuan-tuan lalu cerita Nabi Nuh bina bahtera. Orang caci maki. Tapi Allah sebut, ya, wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Bina bahtera, dah jangan duk fikir pasal orang yang akan tenggelam. Sama ada dia isteri kamu atau orang yang caci maki kamu semasa kamu bina bahtera. So saya akan rephrase cerita ini dalam bahasa moden, iaitulah fokus kepada apa yang anda mampu kawal. Jangan overthinking dan anxiety kepada apa yang bukan dalam kawalan kamu. So bila kita keluar daripada sesi 2-3 jam ni, tuan-tuan akan praktiskan ilmu di mana fokus kepada circle of influence. Dan jangan ingat kita boleh cater semua benda circle of concern. Benda ni diajar di barat. Kita hanya perlukan kisah Quran. Alhamdulillah lah, adalah sedikit terdedah dengan 7 Habits of Highly Effective People masa saya kursus 5 hari dulu-dulu bayar mahal, tuan-tuan. Ya, banyak saya belajar daripada Dr. Stephen Covey ini. Dan juga beberapa New Age motivator. Tapi kita punya peranan adalah untuk memisahkan hak dan batil. Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita ambil peringatan. Okey? Dan akhir sekali harapan saya, tuan-tuan seronok nak hafal Al-Quran. Tuan-tuan seronok nak hafal surah Yusuf. Dan tuan-tuan seronok untuk hafal 2-3 ayat pun tak apa. 2-3 ayat pun tak apa. Ya? Sampai tahap boleh berdoa sebelum naik kenderaan. Okey? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Rupa-rupanya anda belajar doa tu. Doa Nabi Nuh menaiki bahtera. Ataupun Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ini doa Nabi Sulaiman beroleh kekuasaan yang sangat besar. Tapi bagaimana nak faham ayat ini? Doa ini dalam konteks semasa. So, saya akan berkongsi apa penghayatannya. Jadi ada benda kita hafal untuk kita berdoa dan ada benda kita hafal untuk dibaca dalam solat, dan di situ anda akan dapat apa yang Umar Al-Khattab dapat. Ayat 86 boleh menangis. Kerana dia bukan sekadar faham ayat tu tentang apa, dia dapat merasakan ayat itu berbicara tentang dia. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Wallahu alam. Jadi ini sedikit gambaran kepada kelas-kelas yang akan berlangsung, dan selebihnya saya kembalikan kepada Zaim. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Wafik, ya, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khairan. Tuan-puan, sebelum saya teruskan, saya nak just check. Suara jelas ke kali ni? Sebab ada dapat feedback. Suara kurang jelas. Sebab bahagian ni penting untuk kita sama nak dengar. Mereka nak tahu feedback, tuliskan. Masih lagi tak jelas. Kurang. Dalam. Okey, saya cuba dekatkan. Kurang jelas lagi, ya. Okey, jap. Okey. Sambil-sambil Zaim betulkan mikrofon. Yang mana boleh on kamera, Okey, on kamera. jelas. Nak ambil gambar kenang-kenangan. Ramai malam ni, tak pernah seramai ni Zaim. 200 lebih. Oh, Subhanallah. okey. Alright. Jelas ke suara ni? Boleh dah Zaim, okey dah. Okey dah, alright. Okey, sebelum kita nak beralih kepada yang seterusnya, kita ambil gambar dulu kan. Yang siapa yang ada di Zoom, ayo 1, 2, 3. Alright. Terima kasih kepada semua yang buka kamera, yang berada di Zoom, dan tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat yang ada dekat ni lah kan, siaran langsung Facebook dan juga di TikTok Ustaz Syahri. Mungkin sebagai penutup dari sisi saya sebagai pengacara lah, mungkin pemudah acara, seperti mana yang dimaklumkan oleh Ustaz, insya-Allah kita punya program tentang makna ataupun kita punya siri-siri kita nak mencari ember, kita sama jadi ulul albab seperti yang ditertera pada rajah ini. Kita akan bermula pada bulan Disember, ya tuan-puan. Kan setiap bulan itu ada 2 siri, dan tarikhnya ditertera, dan insya-Allah semua ini akan dipaparkan juga di dalam grup yang akan saya kongsikan QR code-nya sebentar nanti. Dan kita akan bermula dengan semester pertama dengan nabi-nabi yang disebutkan ini, yang sudah dikaji oleh Ustaz Syahri, dan kemudiannya akan disambung dalam semester yang kedua. Dan seperti yang disebutkan oleh Ustaz juga sebentar tadi, menariknya konsep
program ini, bagi saya ialah sebabnya kita boleh memilih. Tidak kira lah sama ada kalau kita berminat nak dengar dan tahu Nabi Adam daripada kisah Nabi Adam, kita boleh bersama dalam kelas tersebut. Dan sekiranya tak berminat dengan Nabi Adam, ada kekangan dan sebagainya, kita boleh apply ataupun kita boleh bersama dalam kelas di bulan-bulan lain ataupun episod-episod lain seperti yang ditera. So tuan-puan, untuk sesiapa yang ingin bersama dalam program-program siri-siri makna ini, boleh bersama-sama di dalam grup WhatsApp ini dahulu. Okey, siapa yang nak tahu tentang info lanjut tentang contohnya pembayaran, contohnya info lanjutan tentang macam mana kelas-kelasnya, semuanya akan dikongsikan di dalam grup ini, insya-Allah. Dan special untuk tuan-puan yang bersama dengan siaran langsung pada malam ini di Zoom, di Facebook dan di social media, akan ada harga early bird, insya-Allah. So cepat-cepat masuk dalam grup komuniti makna ini dan dapatkan promosi early bird untuk siapa-siapa yang dah join ahli grup ni.